Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Sumber Seminggu, edisi 10 Jun 2022. Bersama saya, Alia Azman. Berita mengejutkan minggu ini, anak bunuh dan kerat 15 ibunya. Warga emas yang dibunuh dengan mayatnya dikerat kepada 15 bahagian oleh anaknya sebelum dibuang ke tangki kumbahan Taman Krian Parit Buntar dilaporkan hilang oleh ahli keluarganya pada minggu lalu. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farida Latrash Wahid berkata, laporan kehilangan mangsa berusia 68 tahun dibuat anak perempuannya. Susulan laporan dibuat ahli keluarga, polis membuat pemeriksaan ulangan terhadap rumah suspek, memandangkan mangsa dan suspek tinggal serumah. Selepas siasatan dibuat dan menemukan cebisan daging yang dikerat 15 bahagian dipercayai mayat mangsa, polis menahan seorang lelaki berusia 42 tahun, iaitu anak yang tinggal serumah bagi membantu siasatan. Siasatan mendapati motif kejadian berpunca daripada rasa tidak puas hati suspek terhadap pembahagian harta pusaka peninggalan mendiang bapanya. Polis merampas sebilah parang, 2 bilah pisau serta peralatan yang digunakan sewaktu melakukan pembunuhan kejam itu. Mengulas dakwaan suspek adalah seorang pesakit mental, beliau menegaskan lelaki itu pernah menerima rawatan pesakit mental di Hospital Lawahi kira-kira 20 tahun lalu dan selepas itu tidak pernah menerima sebarang rawatan susulan. Mio menambah siasatan lanjut sedang dijalankan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh. Mahkamah Majistret Taiping menerima permohonan polis dan suspek dibenarkan perintah reman selama 4 hari untuk siasatan lanjut polis. Seterusnya ialah kita ikuti sekitar Majlis Sambutan Keputeraan yang di-Pertuan Agong. Krisis sekuriti makanan perlu ditangani segera, terutama dalam keadaan dunia menghadapi pelbagai kemelut dan kejutan ini. Titah yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Seri Paduka turut menitahkan agar satu pelan jangka panjang dirangka untuk mengukuhkan sekuriti makanan dan menjamin kos sara hidup berada pada tahap bersesuaian. Sultan Abdullah juga menasihati rakyat supaya memainkan peranan dengan bersikap berjimat cermat dan berbelanja secara berhemah serta tidak melakukan pembaziran. Seri Paduka turut menyanjung tinggi inisiatif pengukuhan perlindungan sosial yang dilaksanakan kerajaan, termasuk program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia. Yang di-Pertuan Agong menaruh harapan tinggi agar program itu dapat mencapai sasarannya untuk menghapuskan kemiskinan tegar menjelang 2025. Selain itu, Sultan Abdullah berpesan agar rakyat terus mengamalkan penjagaan kesihatan diri yang tinggi bagi mewujudkan persekitaran kondusif dan selamat. Seri Paduka Baginda bertitah demikian bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan rasmi itu, di mana seramai 1,021 individu menerima darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan 2022. Dari isu semasa, kita ke mahkamah. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak memfailkan permohonan untuk menghantar bahan bukti baru di Mahkamah Persekutuan pada Selasa bagi membatalkan perbicaraan kes SRC International Berhad di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Peguam Najib Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah berkata, perkara itu berikutan mereka mendapati hakim yang mendengar perbicaraan SRC, Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mempunyai beberapa konflik kepentingan dalam perkara berkenaan. Syafiee berkata bukti baru yang ingin dikemukakan berkenaan penemuan bahawa hakim kes SRC Nazlan pada 2006 merupakan ketua penasihat undang-undang kumpulan dan setiausaha syarikat untuk kumpulan Maybank. Hal ini menyebabkan Hakim Nazlan memiliki tanggungjawab terhadap pengurusan dan pentadbiran semua jabatan perundangan seluruh kumpulan itu. Tambah Syafiee, perihal itu amat relevan kerana pihaknya baru-baru ini mendapati Maybank Investment Bank Berhad ialah badan yang mencadangkan penubuhan SRC International. Sebelum ini, pasukan pembelaan Najib menyatakan terdapat potensi konflik kepentingan melibatkan hakim perbicaraan selepas didedahkan Nazlan telah berkhidmat dengan Maybank antara 2005 dan 2015. Seterusnya kita ke isu nasional yang membelenggu rakyat Kelantan selama ini iaitu masalah bekalan air bersih. Kegagalan pengurusan air Kelantan Sendirian Berhad (EKSB) dalam menangani masalah bekalan air merupakan punca utama rakyat negeri ini tidak mampu mendapat air bersih seperti negeri lain.
Pengerusi SAFE Kelantan, Datuk Usam Musa mendakwa syarikat AKSB kurang cekap dan beramanah kala mengendalikan tanggungjawab tersebut. Pengurusan yang gagal dan ketidakcekapan AKSB menambah buruk masalah. Kebanyakan telaga ini memakan kos yang sangat besar. Namun setelah projek itu selesai, ianya tidak boleh digunakan kerana kesilapan teknikal. Menurut Usam, dalam temu ramah eksklusif bersama Sumber Kini, beliau menyatakan kegagalan AKSB tidak terhenti setakat itu. Kesilapan teknikal yang dibuat polis sekalipun seperti menggantikan paip, telaga dan sistem baharu sekalipun masih tidak dapat mengatasi masalah tersebut. Proses penggantian barangan pembinaan telaga jejari dilakukan berulang kali, namun tetap tidak menyelesaikan masalah bekalan air di Kelantan. Usam turut menyatakan masalah utama tidak dapat diselesaikan sampai bila-bila jika AKSB kekal di bawah pentadbiran kerajaan negeri. Dalam pada itu, Husam turut memberi jawapan kepada Timbalan Menteri Besar Datuk Ni Amar yang membuat perbandingan antara air Kelantan dan Selangor. Menurutnya, apabila tekanan air rendah, penduduk di Selangor mengalami masalah ketiadaan air dalam beberapa tempoh, namun digantikan dengan pemberian air percuma. Bagaimanapun di Kelantan, pengguna terpaksa memasang mesin bagi memastikan kediaman mendapat bekalan air bawah tanah dan ianya memakan kos lebih tinggi. Untuk rekod, rakyat Kelantan menghadapi masalah bekalan air terawat sejak 30 tahun dahulu lagi dan meminta 7 bilion daripada kerajaan pusat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya kita ikuti perkembangan Kabinet. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan tiada keperluan untuk mengadakan mesyuarat khas Dewan Rakyat bagi membentang dan membahaskan rang undang-undang RUU berkaitan peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti. Sebaliknya, RUU itu akan dibentangkan semasa mesyuarat kedua Dewan Rakyat yang dijadualkan bermula pada 18 Julai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, Perdana Menteri membuat keputusan itu memandangkan ramai ahli parlimen yang berada di luar negara atas urusan rasmi pada ketika ini sehingga pertengahan Julai. Berdasarkan Peraturan Mesyuarat 11-3, Perdana Menteri boleh memanggil mesyuarat Dewan Rakyat dengan notis 14 hari. Jika notis dikeluarkan hari ini, Dewan Rakyat boleh bersidang pada 24 Jun. Wan Junaidi berkata faktor lain dipertimbangkan Perdana Menteri ialah penjimatan wang kerajaan dalam melaksanakan mesyuarat khas parlimen bagi kedua-dua dewan yang menurutnya boleh digunakan untuk membantu kelangsungan hidup rakyat. Menurutnya, jumlah kos yang perlu ditanggung oleh kerajaan adalah kira-kira RM1,77,600, tidak termasuk kos operasi jika mesyuarat khas Dewan Rakyat dan Dewan Negara diadakan. Terdahulu, kelulusan rang undang-undang itu sepatutnya telah diselesaikan semasa mesyuarat pertama Parlimen tahun ini. Ismail Sabri kemudian mengadakan mesyuarat khas Dewan Rakyat pada 11 April dengan membuat keputusan untuk membentuk sebuah jawatan kuasa pilihan khas bagi memperhalusi RUU berkenaan. Pada masa itu, Ismail berjanji akan mengadakan sidang khas menjelang akhir Mei. Global minggu ini dimulakan dengan berita jenayah yang berlaku di Bandar New York. Seorang lelaki, Theodore Ellis berusia 30 tahun, ditahan oleh pihak polis apabila disyaki menolak seorang wanita hingga jatuh ke landasan stesen kereta api bawah tanah Browns. Polis berkata ini merupakan rentetan jenayah kekerasan terbaharu melibatkan salah satu sistem transit terbesar dunia. Jabatan Polis New York turut berkongsi video kejadian menerusi rakaman kamera lita tertutup memaparkan seorang lelaki berjalan di belakang seorang wanita sebelum bertindak memeluk dan menolaknya dari atas platform ke landasan arah selatan pada Ahad lalu di stesen Jackson Avenue. Orang ramai bergegas membantu wanita malang itu untuk keluar dari landasan sebelum kereta api tiba. Wanita tersebut mengalami kecederaan patah tulang selangka dan luka di beberapa bahagian badan. Sehubungan itu, wanita berkenaan dikejarkan ke hospital, sebaik saja berjaya dikeluarkan dari landasan dan berada dalam keadaan stabil, lapor Reuters. Ellis ditahan atas tuduhan menyerang dan membahayakan orang awam secara melulu. Bagaimanapun, media tempatan gagal untuk mendapatkan maklum balas dari Ellis dan motif tindakan berkenaan adalah tidak jelas.
Satu cabaran berbahaya yang mampu meragut nyawa tular di Indonesia. Media antarabangsa melaporkan bahawa anak muda di sana kini sedang gila dengan cabaran baharu TikTok yang dipanggil cabaran malaikat maut. Cabaran ini memerlukan pengguna TikTok untuk melompat di hadapan lori yang sedang bergerak laju dan menghentikan lori tersebut secara berkumpulan. Namun, menerusi kelakuan tidak masuk akal ini, sebahagian daripada mereka dilaporkan mati serta mengalami cedera parah. Satu ciapan di laman Twitter About Tangerang memaparkan video 3 remaja yang sedang melakukan cabaran itu sebelum satu daripada mereka dilanggar lori yang cuba dihentikan. Remaja berkenaan dilaporkan meninggal dunia serta mata di tempat kejadian. Menurut CNN Indonesia, ini bukan kejadian pertama melibatkan seorang anak muda yang meninggal dunia akibat mencuba cabaran berkenaan. Dalam kejadian berasingan, seorang lagi pengguna TikTok juga dilaporkan meninggal dunia, manakala rakannya yang lain sedang menerima rawatan kerana cedera parah selepas dilanggar lori sewaktu melakukan cabaran malaikat maut ini. Sebelumnya, mangsa dilaporkan telah melakukan cabaran berkenaan sebanyak 7 kali dan rakan mendiang mengakui bahawa mangsa melakukannya semata-mata demi kandungan di laman TikTok dan mahu menjadi terkenal. Pentas arena minggu ini dibuka dengan kemenangan pertama Malaysia bagi kempen kelayakan Piala Asia 2023 apabila skuad Harimau Malaya berjaya menewaskan Turkmenistan 3-1 pada aksi di Stadium Nasional Bukit Jalil Rabu malam. Pasukan kendalian Kim Pan-gon itu tidak gentar meskipun menentang lawan yang kini berada di kedudukan ke-134 berbanding Malaysia di kedudukan ke-154 dunia. Gol awal yang dicari Malaysia terhasil pada minit ke-11 hasil lembatan Safawi Rashid untuk menewaskan penjaga gawang Turkmenistan Mamet Oras Muhammedov. Corak permainan pantas dan serangan balas disajikan Harimau Malaya berjaya memberi tekanan buat lawan yang dilihat lebih banyak bertahan dan berkampung di kawasan sendiri. Pada minit ke-15, giliran Faisal Halim pula mencetak nama selaku penjaring gol kedua pasukan. Kesilapan benteng Harimau Malaya yang dilihat memberi ruang kepada Turkmenistan membawa padah apabila Anadolu Altimairat berjaya menjaringkan gol untuk merapatkan kedudukan 1-2 pada minit ke-37. Memasuki babak kedua, corak permainan berbeza dipamerkan skuad kebangsaan yang lebih banyak bertahan berbanding aksi separuh masa pertama. Serangan bertali arus yang dijelmakan Turkmenistan bagi memburu gol kedua berjaya dipatahkan pertahanan Malaysia yang diketuai Dion Kools, Matthew Davis, Robin Ong dan juga Syahrul Saad. 3 mata diraih memastikan Malaysia mengungguli kumpulan E dengan kelebihan jaringan berbanding Bahrain yang berada di tangga kedua dengan juga 3 mata selepas berjaya menewaskan Bangladesh pada aksi sebelah Rabu petang. Program Selangor Bypass Half Marathon 2022 akan diadakan pada Julai ini dengan sasaran penyertaan seramai 5,000 orang daripada pelbagai golongan dan latar belakang. Menurut Exco Sukan Selangor, Muhammad Khairuddin Osman, Selangor Bypass Rawang ini merupakan program pertama anjuran kerajaan negeri di bawah Jawatan Kuasa Generasi Muda, Sukan dan Modal Insan dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Selangor. Bypass Rawang dipilih sebagai lokasi utama program susulan kawasan tersebut mempunyai daya tarikan tersendiri iaitu mencatat rekod sebagai lebuh raya tertinggi di Malaysia dengan ketinggian 58.2 meter di samping pemandangannya yang kehijauan. Dalam pada itu, Khairuddin turut berharap program Bypass Rawang dapat menggalakkan aktiviti pelancongan khususnya dalam menyediakan aktiviti kepada peserta yang tinggal di luar kawasan. Bagi memastikan kelancaran maraton sejauh 21 km itu terjamin, pasukan petugas turut ditubuhkan bagi menjalankan pemantauan sepanjang program berlangsung.
Selangor Bypass Half Marathon 2022 turut mendapat kerjasama daripada Polis Diraja Malaysia, pihak berkuasa tempatan dan Majlis Sukan Negeri Selangor. Kita beralih kepada berita sukan di luar negara. Jaringan lewat Aljin Rustik untuk kemenangan 2-1 ke atas Emirat Arab Bersatu UAE membuka peluang Australia mara ke Piala Dunia Qatar 2022. Socceroos gagal mengatur sebarang percubaan dalam separuh masa pertama yang berlangsung di Stadium Al Rayyan pada Rabu. Bagaimanapun, pasukan itu mula mengorak langkah selepas rehat dan berada di depan apabila hantaran lintang Jackson Irvine disudahkan Martin Boyle dari jarak dekat pada minit ke-53. Dalam pada itu, rembatan Rustik terkena Ali Salmin dan secara tidak langsung membuatkan penjaga gol UAE Khalid Esa mati langkah sekaligus melanjutkan lagi kemarau UAE untuk penampilan pertama Piala Dunia sejak 1990. Australia akan menentang Peru dalam perlawanan penentuan di antara benua itu di tempat yang sama Isnin depan bagi menentukan pemenang yang layak mengesahkan tempat dalam pusingan akhir di Qatar hujung tahun ini. Seterusnya kita ikuti berita trending minggu ini. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mencadangkan Agama Menteri Agama Datuk Idris Ahmad hadir ke Festival Bon On Dori bagi memahami perbezaan di antara agama dan budaya. Menerusi kenyataan di laman Facebook Selangor Royal Office, Baginda tidak mahu Idris menggunakan platform Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk membuat kenyataan mengelirukan dan tidak tepat mengenai festival itu. Titah baginda kenyataan yang dikeluarkan oleh Idris berkaitan festival sebelum ini boleh menjejaskan imej dan reputasi JAKIM. Baginda tidak mahu pihak-pihak tertentu, khususnya ahli-ahli politik, menggunakan isu-isu yang menyentuh sensitiviti agama sebegini untuk kepentingan peribadi dan meraih populariti semata-mata. Baginda turut berkongsi gambar menghadiri sambutan perayaan itu pada tahun 2016 diiringi oleh Duta Besar Jepun ke Malaysia dan menyifatkan sambutan Bon Odori bukan upacara berbentuk keagamaan yang boleh memesongkan akidah mereka yang hadir. Dalam kenyataan berlainan, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amruddin Syari menyatakan bahawa festival berkenaan nyata membabitkan ramai pihak kerana ia dilihat seperti program kebudayaan yang dapat mengeratkan hubungan antara Malaysia dengan Jepun. Terdahulu pada 6 Jun lalu, Idris menasihatkan umat Islam di negara ini supaya tidak menyertai program Bon Odori kerana ia mengandungi unsur agama lain. Untuk rekod, Festival Bon Odori disambut di Jepun sejak 500 tahun lalu, menampilkan persembahan tarian dengan dikaitkan bagi menghormati semangat nenek moyang dalam perayaan Buddha Jepun. Amalan Buddha Confucian ini berkembang menjadi musim cuti dengan keluarga berkumpul di tempat kelahiran nenek moyang, melawat dan membersihkan kubur mereka. Ianya disambut pada 13 Ogos sehingga 15 Ogos setiap tahun. Akhir sekali kita ikuti berita berkenaan syurga buku di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Selepas 2 tahun ulat buku tidak dapat merasai kemeriahan Pesta Buku secara fizikal, akhirnya tahun ini Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBIKL kembali bersiaran menggambarkan industri buku bermula 4 Jun hingga 12 Jun. Pengerusi Jawatankuasa Pengelola PBIKL 2022 Muhammad Khai Ngadirun berkata, acara selama 10 hari di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur itu menempatkan lebih 700 gerai melibatkan hampir 200 penerbit tempatan dan antarabangsa termasuk Indonesia, Singapura dan Turki. PBIKL kali ke-39 adalah anjuran Majlis Buku Kebangsaan Malaysia MBKM di bawah Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Persatuan-Persatuan Industri Buku Malaysia. Muhammad Khai turut meminta pengunjung agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan sebagai usaha mengekang penularan wabak COVID-19. Selain secara bersemuka, PBIKL 2022 turut dilakukan secara hybrid bermula 1 hingga 15 Jun melalui kerjasama dengan syarikat e-dagang Shopee. Beliau berkata PBIKL sangat penting dalam memupuk budaya membaca dengan memberi pengalaman yang eksklusif kepada pengunjung.
Tambahnya lagi, dengan kedatangan 50,000 pengunjung setiap hari, beliau yakin sasaran 700,000 sehingga 1,000,000 pengunjung dapat dicapai. Bertemu lagi di minggu hadapan dengan berita lebih menarik dan informatif.